Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan barakah ini dapat kita bertemu setelah kita berhenti dalam lebih kurang 3 pertemuan. Malam ini dapat kita sambung semula siri kuliah perbincangan kita berkaitan dengan tokoh-tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan sebut pula seorang lagi di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang cukup hebat dan dia tergolong di kalangan orang-orang yang awal memeluk Islam. Dan kalau secara mudah ringkasan terhadap pengenalan dia, dia merupakan sebagai seorang simbol pejuang keimanan. Orang yang kita nak sebut ni, bagaimana dia pertahankan akidah dalam keadaan dia ni hamba. Dia tak ada apa, tapi dia boleh kekal dengan akidah walaupun digugat dan ditekan sebegitu rupa. Sahabat yang nama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu wa ardah. Satu nama yang mungkin dalam masyarakat kita nama ni kurang dikenali lah. Tapi dia di antara tokoh besar. Bahkan termasuk dalam senarai orang-orang yang awal memeluk Islam. Khabbab dengan huruf kha. Kalau ejaan dia punya Arab dia kha, ba, alif, ba. Khabbab. Dirumikan dia jadi, sebab saya sebut banyak kali ejaan Arab bila nak rumikan dia tak tepat 100%. Tapi sebutannya lebih kurang ejaannya KHABBAB. Khabbab. Itu dia punya ejaan nama kepada tokoh yang kita bicarakan pada malam ini. Dari sudut nasab keturunan, namanya ialah Khabbab bin Al-Aras bin Jundalah bin Sa'ad bin Khuzaimah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid bin Tamim. Maknanya dia ni datang dari satu kabilah besar, kabilah Arab yang besar, nama dia Bani Tamim. Ini satu bani ataupun satu kabilah yang cukup terkenal dalam sejarah, khususnya kesusastraan Arab. Orang akan jumpa nama kabilah Bani Tamim. Dulu ada satu ketika heboh lah, Tamim ni kononnya mai dari tanah Melayu ke mana. Dah Tamim ni orang Arab lah, tak ada kena-mengena pun. Hak kicap tu dia nama lain, artinya dinamakan tak ada masalah, tapi bukanlah kata Tamim tu suku Melayu apa, tak ada asal usul pun. Dan itu silsilah nasab dia dari sebelah ayah. Sementara dari sebelah ibu tak banyak sumber-sumber sejarah yang menyatakan mak dia sekian nama, tak ada. Antara sebab tak ada ni kerana dia, nanti kita bacalah, dia daripada kecil dia telah ditawan dan menjadi sebagai seorang hamba. Dia dianggarkan lahir pada tahun 586 Masihi dan tiada data asli mengenai tempat kelahiran Khabbab. Jadi kalau baca balik dalam biografi yang detail, tidak dinyatakan secara tepat dia ni lahir di mana. Sekadar menyebut kata dia lahir pada sekian tarikh, lebih kurangnya anggaran tahun 586 Masihi. Dan dia dinisbahkan kepada Bani Tamim, iaitulah suku yang terkenal dengan ketegasan menjaga budaya dan bahasa tanah air mereka. Sebab itu kalau dalam orang yang belajar bahasa Arab, sastra Arab, di antara tempat rujuk bahasa Arab ni, sastra Arab ni, kepada Bani Tamim. Kerana mereka ni satu kabilah yang sangat jaga bahasa, sangat jaga sumber asli bahasa itu.
Dan Bani Tamim ni penempatan mereka kebanyakan berada di kawasan Najd. Najd ni kalau mungkinlah hari ni, kalau dalam Saudi tu mungkin dia sebelah Riyadh dan sebagainya, itu adalah kawasan Najd. Nama Khabbab berasal daripada perkataan khubba dengan huruf kha, yang bermaksud berjalan cepat. Jadi Khabbab ni maknanya orang yang berjalan cepat. Dia merupakan simbol kepada dan lambang kepada ketangkasan dan kegagahan, dan seorang yang tidak suka bersikap tangguh-tangguh, seorang yang cergas lah. Sebab tu orang Arab ni dibuh nama dia tafaul, bersangka baik dengan nama yang dia berikan. Jadi Khabbab ni maksudnya orang yang cergas, orang yang kuat, orang yang gagah. Itu maksud daripada perkataan Khabbab. Sementara ayah dia bernama Al-Arat, berasal daripada kalimah Ar-Rattu, yang bermaksud ketua ataupun tuan. Ketua, tuan, orang yang kuat, orang yang gagah juga, daripada perkataan Ar-Rattu. Menurut beberapa sumber, sekumpulan lelaki pernah menyerang kawasan Najd dan melakukan ugutan fizikal, merompak harta serta menangkap wanita dan kanak-kanak untuk dijadikan tawanan. Jadi ni kisah Khabbab ni dia bermula dari usia kanak-kanak apabila penempatan kampung dia diserang. Dan zaman tu dia biasalah berlaku serang menyerang, rompak berompak ni. Pernah berlaku satu ketika tu tempat dia ni dirompak, disamun, diserang, dan mereka tawan habis semua, orang-orang perempuan dan juga kanak-kanak. Dan termasuklah dalam tawanan itu adalah Khabbab ibn Arat yang usianya masih lagi budak. Dan apabila mereka ditawan, zaman tu bila budak ditawan, dia dijadi bahan dagangan lah, barang dagangan, dikomersialkan dan dibawalah ke pasar-pasar untuk dijual sebagai hamba. Dan salah seorang yang dijual di pasar yang terkenal di Mekah, nama dia Uqas, Suk Uqas. Pasar Uqas ni duduk di antara tempat dia daripada Mekah nak ke Taif, dekat tu. Perjalanan Mekah ke Taif, dan dia lebih dekat dengan Taif, ada satu pasar besar yang menjadi tempat perdagangan tahunan masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi dia ada setahun sekali akan dihimpunkan semua jenis perniagaan. Pergi jumpa situ, terutamanya hamba-hamba lah, banyaklah. Kawan tujuan kawan ni, jadi salah seorang yang dibawa ke pasar Uqas untuk dijual ni budak yang nama Khabbab ibn Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia pun waktu tu jadi hamba lah, dijual. Dan akhirnya bila dijual, dia dibeli oleh seorang perempuan yang bernama Ummu Anmar. Dia ni adalah bangsawan daripada Bani Khuza'ah. Dia beli, dan mereka ni ada Bani Khuza'ah ni, Ummu Anmar ni, dia ada ikatan perjanjian dengan orang Mekah, iaitulah seorang yang bernama Auf bin Abdi Auf, ayah kepada Abdul Rahman ibn Auf. Jadi dia ni orang luar, dia bukan orang Mekah. Kan Mekah ni Quraisy, dia Khuza'ah. Jadi bila mereka ada hubungan dengan suku-suku tertentu. Jadi orang yang beli Khabbab ini, dia ada hubungan dengan Auf bin Abdi Auf, iaitulah ayah kepada Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Pada zaman jahiliyah, selain melahirkan ahli perniagaan yang handal, Mekah juga terkenal sebagai pengeluar barangan industri yang dibuat daripada besi dan logam. Ini kan zaman tu orang berniaga, orang Mekah ni berniaga. Quran kata wa liila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Menjadi kebiasaan orang Quraisy, mereka berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Lalu dihuraikan dalam tafsirnya, pada musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman, pada musim panas mereka akan pergi ke Syam. Jadi pergi ke Syam, pergi ke Yaman, mereka bawa barang daripada Mekah pergi jual di sana, dan bawa balik barang sana mai jual ke Mekah. Jadi barang Mekah pada waktu itu apa? Barang Mekah ni yang terkenal pada waktu itu adalah logam, tembikar ke besi, lebih kurang macam itulah, yang dibuat, yang diproses dan dijadikan sebagai barangan. Lalu benda inilah yang dibawa ke Yaman dan ke Syam untuk ditukarkan dengan barang sana. Barang sana dia ada makanan, rempah-rempah ke kayu dan sebagainya, termasuk ubat-ubatan. Jadi dia jadi macam tu. Barang mereka bawa pergi meniaga sana, habis meniaga, bawa balik barang sana pula.
Jadi itu proses yang biasa berlaku. Maka dalam kalangan hamba, Khabbab dikenali memiliki bakat dalam bidang pertukangan besi. Jadi hamba pada waktu itu nilai dia berdasarkan kemahiran. Kalau hamba ni takat nampak je tubuh kuat tapi tak ada kemahiran, nilai dia rendah sikit. Tapi kalau hamba tu dia dari sudut fizikal nampak gagah dan dia tambah pula dengan kemahiran yang dia ada, maka nilai bertambah. Dan salah seorang yang mempunyai kemahiran yang hebat dalam bidang perbesian, kalau boleh hebatlah, tukang besi, adalah Khabbab ibn Arad radhiyallahu taala anhu wa ardah. Maka hal ini menyaksikan Ummu Anmar menghantar Khabbab ke rumah tukang besi untuk belajar membuat senjata, peralatan perang dan peralatan rumah. Maka selepas itu Ummu Ammar membuka industri pembuatan pedang dan meletakkan Khabbab sebagai pekerjanya. Jadi tuan hak beli ni, dia tengok budak ni macam mahir, tapi perlu digilap, dia pun hantar budak ni pergi belajar bagi jadi mahir, jadi orang yang pandai buat senjata. Dia buka kilang senjata, dia buka, dan pekerja dia adalah Khabbab. Tapi pekerja dalam maksud hamba, bukan pekerja dalam maksud macam kita faham ada tuan, ada majikan, ada yang bergaji. Dia hamba ni tak ada gaji. Kerja ni kira paksa lah, buat lah, mungkin boleh dibagi sikit makan minum dan sebagainya. Khabbab digambarkan sebagai seorang lelaki yang berkulit gelap dan sedikit kurus. Ini dari sudut fizikal dia. Dia ni kulit gelap cara dia ada. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah ke Madinah jumpa orang yang gelap, dan gelap tu kita boleh tahu dia gelap orang tempatan Arab ataupun gelap dari Afrika. Ada beza dia. Walaupun nampak tu macam gelap, tapi ada beza. Jadi Khabbab ni dia agak gelap cara orang Arab lah. Gerak cara orang Arab, dan tubuh dia sedikit kurus. Khabbab dikenali sebagai pereka senjata yang hebat. Selepas daripada berapa tahun tu, orang tahu dah, dia ni kalau nak tempah senjata pergi kat dia, kerana dia ada kemahiran tersendiri. Dia mampu mencipta senjata mengikut cita rasa, selera dan gerak hati pelanggannya. Tetapi sebagai hamba, Khabbab tidak dapat menikmati hasil jerih payah dia. Kemahiran yang dia ada, dia buat ukir senjata ni, dia tak dapat apa. Kerana dia hamba, dia bukan pekerja. Dia ni kira tukang macam tu saja, buat kerja semata-mata untuk tuan dia, diperalatkan untuk menjana ekonomi kepada tuan dia. Itu sistem perhambaan yang ada pada zaman tu. Hadirin mukminin sekalian, dalam sejarah, selain menjadi komoditi perdagangan yang sah dan menguntungkan, kehidupan para hamba di tengah majikan mereka tidak ubah seperti haiwan ternakan daripada menikmati hasil kerja. Kadang-kala mereka dibebani dengan pekerjaan lain di luar kemampuan. Ini hamba ni zaman tu standard dia sama dengan binatang. Dia disuruh dikerah ni habis lah, dikerah tenaga, tapi dia tak dapat apa. Koklah nak bagi upah sikit dah. Tuan yang ada hamba ni dia guna sungguh. Kawan ni mahir dia sungguh, dia guna sungguh, dia latu sungguh. Sampai ke peringkat jadi kadang-kadang dikerah buat kerja tak ada rehat, luar daripada kemampuan. Dan ini fenomena yang biasa yang berlaku dalam kalangan para hamba pada waktu tu. Bukan takat di Mekah saja, bukan takat di tanah Arab saja, bahkan di seluruh dunia. Rom dan Parsi, empire besar pun, mereka mengamalkan sistem perhambaan, dan samalah konsep dia. Iaitulah ketuan ni dia tekan hamba sungguh-sungguh, dia kerah segala tenaga dari hamba tanpa dipulangkan sesuatu pun kepada hamba. Jadi hamba pada waktu itu berada pada tahap yang paling lemah. Sementara para pajikan pula, mereka hidup dengan cara menguasai dan menekan hamba. Dan ini adalah satu pencerobohan hak kepada status manusia itu sendiri. Status manusia tu, sebab Allah Ta'ala angkat darjat manusia, tiba-tiba manusia yang tekan manusia sehingga berada pada tahap yang paling bawah. Maka inilah di antara sebab dan di antara faktor apabila Islam datang, kelompok awal yang cepat untuk menyahut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan hamba. Ini di antara faktornya. Sebab bila Nabi datang, di antara mesej yang dibawa oleh Nabi adalah hak kemanusiaan. Manusia ni tidak ada beza di kalangan sama-sama manusia, melainkan yang membezanya status takwa. Kerana itulah antara kelompok awal yang menyahut seruan dakwah Islam Nabi ni adalah golongan hamba, termasuk Khabbab.
Sebelum tu Bilal, Zaid ibn Harithah, Suhaib bin Sinan yang kita baca dah kisah dia sebelum ni. Jadi ini di antara faktor, sebab bila hidup dalam tekanan macam ni, tiba-tiba mai satu sinar baru yang beritahu ni seruan ni kita nak ajak keluar daripada kepompong perhambaan, maka mereka mudah untuk terima Islam. Walaupun tidaklah serta-merta membebaskan status hamba, walaupun kata Islam ni bila masuk Islam bukan kata okey hang terus merdeka, dan Islam tidak membasmi sepenuhnya terus perhambaan, tetapi sekurangnya Islam menyediakan beberapa pilihan seperti peluang dibebaskan, ada ruang. Kemudian majikan-majikan ataupun tuan-tuan ni diberikan motivasi tentang merdekakan hamba ni, kalian akan dapat ganjaran yang hebat di sisi Allah. Orang yang boleh merdekakan hamba ni hebat ganjaran dia, Allah Ta'ala bagi pulangan dia, menyebabkan tuan pun akan rasa nak bebas dan hamba pun akan rasa seronok dengan Islam ni. Ini di antara faktor yang mendorong golongan-golongan hamba ni cepat untuk masuk Islam. Bahkan peringkat awal Islam sebelum dia dimansuhkan, hamba bila dia masuk Islam, tuan dia masuk Islam, katalah tuan dia mati, hamba boleh mewarisi pada peringkat awal. Kemudian benda tu dimansuhkan, hamba boleh mewarisi pada peringkat awal tu. Pada peringkat awal kawan boleh mewarisi. Kemudiannya datang ayat faraid yang kira memasuhkan benda tersebut. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khabbab kalau dilihat dari sudut perkahwinan, dalam kitab-kitab rujukan biografi ini tak banyak yang menceritakan siapa isteri dia. Cuma dia pernah menikah dan isterinya juga adalah bekas hamba, dan dia dapat anak. Salah seorang dari anak dia bernama Abdullah. Dia dikenali dengan Abu Abdillah. Itu, tapi orang tak dapat ataupun kitab biografi ini tak jelaskan dengan lebih terperinci isteri dia berapa orang apa semua. Cuma pernah nyata dia pernah menikah dan isterinya juga adalah bekas ataupun orang yang berstatus bekas hamba. Macam mana dia boleh masuk Islam? Itu cerita macam mana dia boleh mai duduk Mekah jadi hamba. Kemudian macam mana dia boleh masuk Islam? Sebagai lelaki yang cukup cerdas, Khabbab memikirkan masa depannya. Beliau pernah melihat pelbagai kes yang melibatkan hamba di Mekah. Kebanyakan mereka kekal berstatus hamba hingga mati. Malah secara automatik anak dan cucu mereka juga dijadikan hamba. Jadi dia hidup dalam suasana ni, dia tahulah. Tengok ada orang yang jadi hamba daripada hari mula dia sampai mati. Dan dia duk fikir, adakah dia juga akan berada dalam keadaan yang macam tu? Fikiran Khabbab mula terbuka apabila memperoleh maklumat mengenai agama baru yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni mula dia nampak sinar. Sebelum tu dia rasa aku ni hidup macam ni lah, hamba ni sampai mati ya, dia rasa macam tu. Tapi bila dia dapat maklumat tentang agama yang Nabi bawa, dan macam mana dia boleh dapat maklumat ni? Dia duk kerja sebagai tukang besi, duk buat senjata. Orang duk main order kat dia. Yang biasa duk main ambil, duk main tempah ni sudah tentulah pembesar-pembesar Quraisy. Jadi di situlah dia mula dengar mereka duk cerita. Mereka duk cerita kata adanya orang Muhammad ni dah mula duk buat satu ajaran baru, duk bawa orang. Dia dengar. Dan dia nak teringin, nak kenal siapa Muhammad. Sebab hamba pada waktu itu hidup dalam keadaan memikirkan tentang kehidupan dia apa je lah. Tak tahu, walaupun dia hidup di Mekah juga, tapi tak kenal Muhammad ni siapa sebelum tu. Sehinggalah bila orang duk cerita dari mulut ke mulut, dia dengar, menyebabkan dia teringin untuk nak ketahui siapakah yang kata Muhammad. Sebab ini di antara satu keistimewaan anugerah Allah Ta'ala bagi kepada hidayah pada para sahabat. Mereka masuk Islam sebahagiannya bukan dengan tengok Nabi lagi, bukan dengan jumpa Nabi, cuma dengar tentang Nabi. Dengar pun hati dah tergerak untuk nak terima hidayah Islam. Contoh dia, 2-3 malam lepas satu tempat saya baca kisah tentang sahabat nama dia sahabat tu nama dia Abdullah Zulbijadain. Nanti mungkin kita sampai kisah dia. Abdullah Zulbijadain dari Bani Muzainah, yang bukan duduk di Mekah, bukan duduk di Madinah, duduk tengah-tengah.
Orang duduk lintas tempat dia. Orang duduk lintas, orang berhenti. Rehat apa semua, orang ceritalah. Ramai dari Madinah, di Madinah ni ada Nabi sekian. Dengar ya. Dia teringin. Dan akhirnya dengan dengar itulah dia masuk Islam. Maknanya apa? Ini satu benda yang Allah Ta'ala bagilah. Ajaran agama ni, kadang-kadang mesej yang disampaikan tu, Nabi, dia tak tengok Nabi lagi, tapi dia dengar tentang keindahan Islam, mahasinul Islam. Akhirnya tertawan mereka untuk masuk. Demikianlah Khabbab. Bila dia dengar orang duk cerita tentang Muhammad, tentang apa yang dibawa, lepas itu pula orang-orang yang duk cerita ni habaq kata Muhammad ni gila, Muhammad ni mengaji sihir tang mana, dia ni nak pecah belah. Jadi dia bertambah teringin nak tahulah. Sebab orang duk cerita, satu ketika orang kata dia ni duk bawa satu ajaran baru, lepas tu orang kata pula dia ni gila. Jadi dia mungkin nak tahu dengan lebih lanjut. Maka bermula di situlah dia mula lebih mencari dan berusaha untuk nak tahu siapakah yang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia dapat tahu, dia mula jejaklah pelan-pelan, dia cuba keluar daripada tuan dia, curi-curilah, pergi duk kaji tang mana ni. Akhirnya dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sumber-sumber sejarah menyatakan kalau ikut susun atur angka yang keberapa ni, ada yang kata dia orang ke-10. Ada yang kata dia orang ke-10, ada yang kata dia lebih awal daripada tu. Mungkin dalam 6, 7 macam tu. Tapi yang penting, kesemua sumber sejarah sepakat bahawa dia adalah orang yang masuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang terawal memeluk Islam. Terawal ni kalau boleh disebut terawal, ialah sebelum daripada dakwah Nabi bermula di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu maksud terawal. Ataupun dah masuk dah rumah tapi dalam angka 40 orang, itu dikira sebagai as-sabiqun. Dan Khabbab ibn Arad termasuk dalam angka tu. Bahkan dia mungkin lebih awal, 10 terawal. Hebatlah. Walaupun kita mungkin nama Khabbab ni mungkin malam ni baru kita dengar, tapi rupanya dia di antara orang yang cukup hebat masuk Islam peringkat awal, termasuk dalam minas sabiqin al-awwalun. Daripada beberapa penganut awal Islam, Khabbab menjadi salah seorang yang berani menonjolkan keislamannya. Antara keistimewaan dia pula, sebab dia ni hamba. Dia duk biasa hidup susah dah. Jadi apa dia peduli? Bila dia masuk Islam, dia di antara orang awal yang berani tunjul diri, kata dia Islam. Ketika orang lain tak berani lagi. Ketika orang lain masih lagi memilih untuk sembunyi-sembunyi, untuk bersikap tunjuk tak tunjuk di khalayak. Tapi Khabbab, dia bersikap sebaliknya. Antara yang berani pada peringkat awal siapa? Abdullah bin Mas'ud. Pasal apa dia paling berani? Abdullah ni sebab dia pengembala kambing, hidup susah. Jadi dia dah, cara hidup tu dah keras dah, apa dia peduli? Takkan apa nak seksa aku? Maka di antara itulah sahabat yang berani untuk menonjolkan kata dia Islam. Salah seorangnya adalah Khabbab ibn Arad. Maka keberanian itulah yang menjadi pembuka jalan penentangan daripada tuan dia. Tuan dia yang nama Ummu Anmar tadi, dan suami kepada Ummu Anmar nama Sibaq bin Abdul Uzza. Bila mereka dapat tahu ni budak mereka ni sudah pergi ikut Muhammad, sudah pergi jadi pengikut Muhammad, maka mereka ni orang awal yang ambil tindakan. Mereka soal siasat, betul tak Khabbab ni tinggalkan agama dan sebagainya. Jadi mereka tanya Khabbab, hang ni betul ke? Hang dah tinggalkan agama ni, hang pergi ikut Muhammad ke? Kata Khabbab, aku belum meninggalkan agamaku. Aku hanya percaya pada satu Tuhan. Aku juga percaya bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Tuhan. Kalau tanya aku tinggal agama, dah, aku tak tinggal agama. Tapi aku percaya Allah itu Tuhan dan Muhammad itu pesuruh Tuhan. Itu aku tahu. Jawab dengan penuh keyakinan. Jadi tuan dia bila dengar jawapan ni, ni punca semua ni. Maka bermulalah siri penindasan, siri penyiksaan kepada Khabbab. Dan Khabbab disiksa dengan satu cara yang begitu tragis, yang mungkin keadaan siksaan ni tak dihadapi oleh orang lain. Apa cara siksa ni? Diriwayatkan Ummu Anmar meletakkan besi yang membara pada belakang Khabbab sehingga kulitnya mengelupas dan mengeluarkan bau daging terbakar.
dia dibakar, dipanggang, disalai. Orang lain mungkin hadapi cara lain, siksaan, pedih. Tapi tuan dia siksa dengan cara tu sebab dia tukang besi. Makna stok besi duk banyak ni, dia ambil besi bagi panas, letak di atas belakang dia, lepas siksa dengan cara sebegitu rupa. Pada waktu lain, suami kepada Ummu Anmar ataupun tuan dia ni lah, Sibaq bin Abdul Uzza, menanggalkan pakaian Khabbab, digantikan dengan baju besi, kemudian dijemur di kawasan lapang. Ada pula satu ketika disiksa dengan cara apa? Bagi pakai baju besi, lepas itu pergi jemur tengah panas. Bayangkanlah, baju itu baju besi, panas, diletakkan di tengah panas. Siksaan yang dikenakan pada waktu itu. Mungkin kita tanya, takkan dia tak melawan? Dia waktu tu hidup sebagai sebatang kara, sedangkan tuan dia ni punya kekuasaan dengan kelompok kawan-kawan semua ni, jadi tak boleh nak buat apa lah, terpaksa menghadapi tekanan yang begitu dahsyat. Tak kala terik matahari menerpa tubuhnya, Khabbab merasakan kulitnya terbakar dan meninggalkan kesan lebam sebelum akhirnya pengsan. Sibaq menunggu sehingga Khabbab tersedar. Bila dia kena sampai peringkat tu, pengsan lah. Kawan dera tunggu lagi, tunggu sampai dia lega, dia sedar, siksa pula. Demikian siksaan yang dihadapi oleh Khabbab ibn Arat begitu dahsyat dan luar biasa. Kita pernah baca cerita Bilal, siksaannya apa? Dibawa tengah panas, diletakkan batu, diletakkan benda berat, dijemur. Takat tu Khabbab lebih dari itu, dia dipanggang, dibakar, dibuat macam-macam lah. Siksaan yang begitu dahsyat kena kepada Khabbab. Sesudah Khabbab sedar, dia bertanya tentang Muhammad. Bila dah sedar, dia tanya, Muhammad, macam mana hamba berimankah dengan Muhammad? Khabbab menjawab, baginda adalah hamba dan utusan Tuhan, datang dengan agama petunjuk dan kebenaran yang membawa kita daripada kegelapan kepada cahaya. Waktu tu tengah seksa, tengah teruk dah, pengsan. Lepas tu sedar, tanya pula apa pandangan tentang Muhammad. Dia kata Muhammad itu Rasulullah. Dia main ni, tujuan dia Allah Ta'ala hantar untuk nak selamatkan kita keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Tuan dia tanya lagi, siapa Al-Lata, siapa Al-Uzza? Kan Al-Lata, Uzza ni Tuhan lah, yang mereka dakwa kita Tuhan. Mereka yang buat, lepas tu mereka kata ni Tuhan. Nama Al-Lata, nama Al-Uzza. Apa pandangan hang mereka ni siapa? Maka Khabbab menjawab dengan jawapan yang tegas, walaupun dalam keadaan dia diseksa dan ditekan. Kata Khabbab, itu hanyalah batu yang bisu dan tuli, tidak memberi manfaat ataupun mendatangkan bahaya. Ini yang sebab tu saya awal tadi kita sebut apa? Seorang simbol pejuang keimanan. Dalam keadaan ditekan sebegitu rupa. Kita ni kira tak sampai kot peringkat tu. Tapi begitu hebat Khabbab ni, yakin dan percaya dia, pertahankan akidah dia, jawab dengan penuh keyakinan dan konsisten. Pada satu hari, Ummu Anmar meletakkan besi panas di atas kepala Khabbab. Oleh sebab berasa sangat sakit, maka Khabbab mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berilah pertolongan kepada Khabbab. Nabi pernah doa khusus sebut. Sebab zaman tu, waktu era Mekah, tak ada ayat perintah dari Allah yang mengizinkan untuk lawan semula. Sebab tak ada kekuatan. Orang Islam tak ada kekuatan, jumlah terhad. Jadi kebanyakan ayat-ayat dan arahan Allah yang datang kepada Nabi adalah sabar. Dan Nabi cuma gunakan senjata yang ada, iaitulah doa. Nabi berdoa moga-moga Allah Ta'ala beri pertolongan kepada Khabbab. Dan salah satu bentuk Allah Ta'ala makbulkan doa ni dengan Allah Ta'ala takdirkan, tak lama lepas daripada doa Nabi ni, Ummu Anmar, tuan kepada yang duk seksa dengan cara letak besi panas ni, dia kena satu penyakit di kepala ni, yang bila dia main sakit kepala, dia jadi macam binatang, dia hilang pertimbangan, menyalak atau tempat macam tu. Lalu ditakdirkan rasa sakit ni akan hilang apabila Khabbab ni pergi ambil besi panas letak atas kepala dia. Itu di antara benda yang Allah Ta'ala perkenankanlah, makna doa itu sebagai balasan kepada Ummu Anmar. Dan tidak dicatatkan tuan dia masuk Islam, memang sampai habislah tuan dia ni berada dalam keadaan kesyirikan. Khabbab memberikan pengakuan sambil memperlihatkan belakangnya yang dipenuhi dengan bekas luka. Kata Khabbab,
aku pernah diseret di atas bara api yang menyala sehingga lemak dan darah yang mengalir daripada belakangku memadamkan bara api itu. Tuan-tuan, dahsyat. Kata Khabbab, dia cerita selepas itulah. Dia pernah satu ketika dulu aku disiksa dengan cara apa? Ditarik aku ni atas bara api sehingga keluar habis apa darah, lemak, apa yang duk ada lah. Benda itulah yang memadamkan bara api tu. Nak abang kata banyaklah, begitu dahsyat azab yang dikenakan kepada ataupun tekanan yang dikenakan kepada Khabbab. Tetapi ketika Islam meraih kejayaan dan orang-orang Islam mula cenderung mengumpulkan kekayaan, Khabbab menangis dan berkata, aku khawatir penderitaan kita untuk agama ini diberi ganjaran di dunia sahaja sehingga tidak tersisa lagi ganjaran di akhirat. Ini pernah satu ketika zaman Islam dah makin berkembang, bila tengok Islam makin meluaskan, ada orang yang duk berebut dengan harta ni, dia kata apa, aku risaulah. Segala perjuangan yang aku bayar, Allah Ta'ala bayar dunia ya. Perjuangan yang aku buat, gadaikan segala disiksa dia apa semua ni, aku bimbang Allah Ta'ala takat bayar di dunia, akhirat tak ada apa. Sebab dia duk tengok orang duk berebut kemewahan, kekayaan harta. Ini makna sikap tawaduk, warak yang ada pada diri Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Dalam sejarah Islam, kes antara Khabbab dengan As bin Wa'il, pernah berlaku satu kes di antara Khabbab dengan Al-As bin Wa'il. Siapa Al-As bin Wa'il ni? Salah seorang dari pembesar Quraisy, ayah kepada Amru ibn As. Amru itu sahabat, tapi ayah dia tak masuk Islam. Ayah dia musuh Nabi. Diriwayatkan Al-As ibn Wa'il dia pesan sejumlah senjata dari Khabbab. Dia order lah tempah senjata. Ketika pesanannya selesai dan Khabbab meminta bayaran, Al-As tidak mahu membayar. Bila dah siap order apa semua, dia kata, aku tak mau bayar. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan bayar sebelum kamu meninggalkan agama Muhammad. Ugut pula. Dia kata, hang tinggal dulu agama Muhammad baru aku bayar. Kata Khabbab, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad hingga kamu mati dan dibangkitkan. Sampai hang mati pun dibangkitkan balik, anak suruh aku tinggal agama Muhammad. Itu bukan pilihan aku. Maka Al-As berkata, dia jawab balik, dia kata, saat aku mati dan dibangkitkan, aku akan memiliki banyak harta dan anak dan mungkin akan membayar utangku kepadamu. Dia jawab dengan cara pemain lah. Dia kata, kalau macam tu tak apa, tunggu aku mati ya. Nanti aku mati, aku orang kaya, anak-anak ramai, nanti aku bayar kan. Dia jawab cara memperolokkan. Maka selepas itu bila hal ini dimaklumkan, Khabbab ni pergi mengadu kat Nabi SAW. Tak lama lepas itu turun ayat Al-Quran dalam surah Maryam, yang kata mufassirin ayat ni tuju kepada kisah ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 77 sampai 80. Afara'aita allazi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 77 sampai 80. Maksud dia, lalu apakah engkau wahai Muhammad melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta kekayaan dan anak pinak. Tuju kat Al-As lah. Dia kata, kalau macam tu nanti ya aku orang kaya, Allah Ta'ala anugerah kat aku bayar nanti ya lepas aku mati. Sebab hang kata hang tak akan tinggalkan agama Muhammad sampai aku mati. Tak apa, tunggu. Jadi Allah Ta'ala jawab, Muhammad, ada tak, tengok tak kepada orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta kekayaan dan anak pinak. Apakah dia melihat yang gaib ataupun dia sudah membuat perjanjian dengan Tuhan yang Maha Pemurah? Tidak sama sekali. Kami akan menulis setiap apa yang dia katakan dan kami akan panjangkan azab untuknya secara sempurna dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Peringatkan orang yang duk kata tu, dia duk kata nanti dia akan dapat habuan hebat apa semua, ingat dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan farda, seorang diri. Walaupun As bin Wa'il di dunia kaya raya, di dunia anak pinak ramai, di dunia keturunan dia hebat,
Tapi dengan kesombongan dia menolak apa yang Nabi bawa. Allah Ta'ala kata, ingat manusia akan balik kepada Allah dalam keadaan wayatina farda. Manusia ni akan balik dalam keadaan berseorangan. Jadi ayat itu turun bila mana kisah As bin Wa'il berhujah ataupun memperolokkan tindakan Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Ada dua persamaan di antara Khabbab ibn Arat dengan Bilal bin Rabah. Dua-dua hamba. Mereka memiliki kesan parut penyiksaan pada tubuh masing-masing. Ini antara persamaan dia. Sebab daripada dera diseksa oleh tuan masing-masing. Umayyah tuan kepada Bilal, sementara Sibak ibn Abdul Uzza ni tuan kepada Khabbab. Seksa depa ni sampai lekat kesan. Parut ni ada sampai depa tua lah. Persamaan lain, mereka mempunyai kisah yang cukup terkenal dalam sejarah Islam. Jika Bilal terkenal sebagai muazzin Nabi, Khabbab ialah saksi dan secara tidak langsung menjadi asbab pengislaman Umar bin Khattab. Jadi kalau kita cerita tentang Bilal kita pernah baca dah kisah dia. Dia terkenal sebagai apa? Muazzin, tukang azan Nabi. Sampai hari ini semua tukang-tukang azan kita panggil Bilal. Semualah. Padahal Bilal tu nama orang, jawatan dia muazzin, tapi kita jawatan Bilal. Tak ada masalah apa. Dia terkenal sebagai seorang tukang azan. Sementara Khabbab ni dari sudut sejarah dia, kesannya dia tinggal apa? Dialah orang yang menjadi punca dan penyebab kepada Islamnya Umar bin Al-Khattab. Dia ni menjadi punca. Mai ikut mana? Kerana ketika Umar balik ke rumah adik dia, selepas diberitahu bahawa adik dia menjadi pengikut Muhammad, dia pun patah balik ke rumah adik dia. Waktu itulah dia terdengar adik dia baca Quran. Bila dia masuk ke rumah adik dia, orang yang mengajarkan ayat Quran kepada adik Umar, Fatimah bintil Khattab, dan juga adik ipar Umar, Sa'id ibn Zaid, orang yang mengajar mereka ni Pak Syekh ni, Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Dia hamba, tapi dialah yang mengajarkan Quran kepada mereka, dan ayat Quran yang didengari oleh Umar sehinggakan Umar terbuka hati untuk masuk Islam. Jadi secara tak langsung dia ada jasa kepada Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maknanya dia hebat dalam bidang Al-Quran dan sebagainya. Bahkan dia terkenal sebagai seorang guru Al-Quran lah, peringkat awal. Peringkat awal ni dia terkenal sebagai seorang guru Al-Quran. Dan Abdullah ibn Mas'ud mengakui beliau sering bertanya dan berdialog dengan Khabbab ketika menemui kesukaran mengenai Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kata, bila dia baca Quran sampai satu ayat yang dia mungkin tak berapa nak jelas maksud, antara orang yang menjadi tempat rujukan dia untuk bincang sama-sama sebelum dia pergi tanya Nabi ke apakah, antara orang yang sering berdiskusi tentang Al-Quran dengan Abdullah ibn Mas'ud adalah Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 52, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menuruti kehendak orang-orang elit, orang-orang Quraisy, golongan-golongan elit, dan mengenepikan golongan-golongan sahabat yang miskin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 52, ketika Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Janganlah engkau wahai Muhammad menghalau orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan keredaannya. Engkau tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak menghalau mereka sehingga engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Ayat itu turun sebab apa? Sebab Nabi SAW satu ketika Nabi duduk dengan beberapa orang beriman lah di kalangan para sahabat ni, yang mereka ni dianggap rendah pada pandangan orang Quraisy, golongan-golongan hamba ni. Jadi bila dia perintah, dia kata kat Nabi, kalau hang nak suruh kami dengar dakwah dan seruan hang, kesampingkan golongan ni, tak lepas tepi, pedulikan mereka ni. Elit-elit Quraisy ni kata macam tu, bangsawan ni. Lalu turun ayat ni, Muhammad jangan kesampingkan mereka.
golongan yang sering mengingati Allah. Jumhur mufassirin menyatakan orang yang dimaksudkan dalam ayat itu siapa? Antaranya Khabbab ibn Arat, antaranya Bilal bin Rabah, dan antaranya juga Ammar ibn Yasir. Sebab mereka yang duduk dengan Nabi pada waktu itu. Jadi Khabbab, makna nama dia walaupun tak disebut dengan nama, tapi kisah dia ada dalam Al-Quran, menunjukkan kehebatan dia di sisi Nabi SAW. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai masa hijrah, maka Khabbab dia keluar hijrah ke Madinah bersama dengan Miqdad ibn Amr radhiyallahu anhu. Dan bila dia sampai di Quba, dia menumpang di rumah sahabat, rumah yang Nabi numpang sama, iaitu Kulsum ibn Hadam. Kemudian Nabi persaudarakan Khabbab dengan seorang sahabat dari Madinah yang bernama Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu. Nabi kan bila sampai, Nabi pasangkan orang Mekah, okey, hang kawan dengan dia ni. Kawan dalam arti kata jadi macam adik-beradik lah. Maknanya orang Madinah ni kena bantu sahabat-sahabat yang baru datang dari Mekah. Nabi pasangkanlah seorang-seorang. Dan Nabi bila ketika nak pasangkan tu, Nabi bukan pakai random je, ikut dah. Nabi pilih dan sesuai, kena. Kena. Kawan ni kena dengan kawan ni. Jadi Khabbab ni Nabi pasangkan dengan seorang sahabat nama dia Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu. Dalam sejarah peperangan Nabi bermula dengan perang Badar dan berakhir dengan perang Tabuk. Dan kesemua perang yang Nabi sertai turut diikuti oleh Khabbab ibn Arat. Dia bermula dari perang Badar sampailah ke perang Tabuk pada tahun 9 Hijrah. Semua perang dia ikut. Dan dalam perang Uhud, Khabbab menyaksikan satu peristiwa yang dari satu sudut mengembirakan dia, tapi dari satu sudut lagi dia turut mendukacitakan dia. Iaitulah orang yang tekan dia, siksa dia ketika dia jadi hamba, iaitulah Sibaq bin Abdul Uzza ni dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Seronok dia sebab orang yang tekan dia dulu dibunuh, tapi sedih dia sebab kawan ni tak sempat untuk dapat hidayah. Maka Sibaq ni termasuk di antara orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Sibaq ni siapa? Tuan dia yang duk tekan dia, siksa dia, dera dia, Sibaq bin Abdul Uzza. Selepas Nabi SAW wafat, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khabbab bergabung dengan pasukan Islam dalam perang Riddah dan perang Yamamah. Pada zaman Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan, Khabbab turut serta dalam pembukaan Syam, Parsi, Palestin, dan beberapa wilayah-wilayah lain. Jadi maknanya dalam medan perang ni dia turut terlibat sejak dari zaman Nabi sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar, sampai zaman Uthman. Kan zaman Uthman makin besar wilayah Islam, sampai ke Armenia mana-mana. Dah mula dah ketuk pintu Rom, dah mula masuk dah Eropah dia mula masuk dah. Antara yang terlibat adalah Khabbab ibn Arat. Bila sampai zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika bermula konflik politik, ketika bermula satu pertembungan yang siapa pun tak mau, kemunculan puak-puak yang masing-masing jadi punca, jadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan dan sebagainya, sehingga berlaku pertembungan yang begitu dahsyat di antara sama-sama sahabat. Selepas daripada Sayyidina Uthman dibunuh, kelompok adalah yang bangun nak pertahankan Sayyidina Uthman dengan cara sekian-sekian, dengan ijtihad masing-masing, sehingga terpecah kepada beberapa kumpulan yang pada waktu itu Khabbab dia ambil satu ijtihad, dia menyebelahi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu ijtihad dia. Dia pilih untuk bersama dengan Sayyidina Ali. Tetapi apabila ketika pertembungan sampai kepada kemuncak yang membawa kepada pertembungan sehingga perang, waktu tu Khabbab dah tak terlibat kerana dia meninggal sebelum tu. Dia cuma berada di pihak Sayyidina Ali ketika awal konflik, dan kemudiannya selepas daripada tu, bila Sayyidina Ali pindah ke Kufah dan dia pun turut pindah ke Kufah, di sanalah dia jatuh sakit, dan sakit tu dia membawa kepada kematian dia, kewafatan dia. Ketika ditanya mengenai pertempuran antara umat Islam, orang pernah tanya adalah macam mana ni
Kalaulah pertembungan yang akan berlaku lebih dahsyat, macam mana? Apa pandangan kamu? Maka kata Khabbab ibn Arad, satu kejadian berlaku dalam perang Badar. Satu malam, tidak seperti kebiasaan, Nabi SAW salat begitu lama. Ketika Khabbab bertanya, pasal apa tuan salat lama sangat ni? Maka Nabi menjawab. Nabi kata, sa'altu Rabbi salatan fa'a'tani sintaini wa mana'ani wahidah. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bis-sanah fa'a'taniha wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil-gharaqi fa'a'taniha wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Kata Nabi, aku memohon 3 permohonan kepada Allah. Aku minta dari Allah 3 perkara. 2 Allah Ta'ala terima dan 1 Allah Ta'ala tolak. Yang pertama, Nabi minta apa? Aku minta supaya umatku tidak dimusnahkan oleh kelaparan. Nabi minta, ya Allah, jangan musnahkan umat aku dengan kelaparan. Macam mana Allah Ta'ala pernah musnahkan umat dulu dengan satu-satu bencana. Mai bencana tu habis terus. Nabi minta, ya Allah, jangan musnahkan umat aku dengan kelaparan. Allah Ta'ala makbulkan. Yang kedua, aku meminta supaya umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan membinasakan mereka. Jangan sampai umat aku ni musnah, dikuasai oleh musuh secara keseluruhannya, serentak. Macam mana umat dulu kena, bila main musibah ni habis semua, tak ada lah saki baki. Allah Ta'ala makbulkan permintaan Nabi. Yang ketiga, aku meminta supaya tidak berlaku konflik di kalangan umatku. Allah tidak mengizinkannya. Nabi minta janganlah umat aku ni bertembung. Hak tu Allah Ta'ala tak terima. Maknanya apa? Satu ketetapan sunnatullah, pertembungan akan berlaku. Pertembungan, konflik ni dia akan berlaku. Cuma kaedah penyelesaian dan macam mana tu, benda tu tetap akan berlaku. Tak mungkin akan jadi satu masa semua umat ataupun umat ni tak bergaduh langsung, tak berbalah, tak berbeza langsung, dia akan berlaku konflik tu. Maka ini jawapan Khabbab bila orang tanya dia, macam mana ni? Tengok pertembungan sahabat ni mungkin nak bawa kepada peringkat yang lebih parah. Dia kata benda ni Allah Ta'ala, Nabi dah pernah minta, Allah Ta'ala tak izinkan. Makna akan berlaku lah. Cuma kaedah penyelesaian tu, pengurusan terhadap konflik tu macam mana. Khabbab meninggal dunia 2 tahun selepas perang Nahrawan ketika dia berusia 73 tahun. Sumber lain menjelaskan beliau meninggal dunia ketika Ali bin Abi Talib berangkat ke Siffin. Ada yang kata dia lebih awal lah meninggal. Makna ketika Sayyidina Ali sampai di Kufah, lepas tu tak lama lepas tu nak berlaku Siffin, perang Siffin. Pertembungan di antara kamp Sayyidina Ali dengan pihak yang menyebelahi Muawiyah. Di Siffin, jalan ke arah Syam sana. Jadi bila Sayyidina Ali nak bergerak ke sana, kata riwayat ni waktu itulah Khabbab ini meninggal, dan dia pesan sebelum dia meninggal untuk dia dikebumikan di tempat tu, iaitulah di Kufah. Maka dia meninggal dan dikebumikan di Kufah. Ada juga yang menyatakan sahabat Nabi yang pertama dikebumikan di Kufah adalah Khabbab ibn Arad. Dia orang sahabat Nabi yang pertama yang dikebumikan di Kufah. Sebab di peringkat awal lah hijrah. Kan zaman Nabi Madinah pusat pemerintahan, Abu Bakar Madinah, Umar Madinah, Uthman Madinah. Tapi bila naik Sayyidina Ali, berlaku ketidakstabilan politik yang menyebabkan Sayyidina Ali perlu buat satu ijtihad baru, dan dia nak pindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Maka dia pilih dengan pengikut-pengikut dia, sahabat-sahabat ni. Dan bila sampai di Kufah, sahabat yang nama Khabbab ni dia meninggal, dan dia orang pertama yang dikebumikan di sana. Hadirin mukminin sekalian, diriwayatkan Sayyidina Ali bila dia balik, dilintas orang, dia tanya, ni makam siapa ni? Kubur siapa? Orang kata ini kubur Khabbab ibn Arad. Maka terus dia berdoa, semoga Allah merahmati Khabbab, dia menerima Islam dengan sepenuh hati, dia berhijrah dengan rela, dia hidup sebagai mujahid. Allah tidak akan menahan pahala orang yang berbuat baik. Sayyidina Ali doakan kerahmatan kepada dia, doakan kebaikan kepada penghuni kubur.
Sepanjang hayatnya Khabbab meriwayatkan 32 buah hadis yang terdapat dalam macam-macam kitab lah, termasuk dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dia meriwayatkan hadis. Dalam sejarah Islam, Khabbab bin Arad adalah simbol pejuang yang memilih keimanan sebagai mahar kehidupannya. Beliau melalui episod risiko dan kesulitan dengan ketabahan yang tiada tandingannya, dan dia dikenali sebagai ahli Al-Quran, guru Al-Quran, dan dia adalah lambang yang nyata bahawa Islam adalah agama yang menilai seseorang berdasarkan penghormatan kepada martabat kemanusiaan. Sebab kalau ikut kedudukan, dia hamba, tak ada apa. Dari sudut harta benda, hamba bila kita tahu lah, rupa parah, gelap, kulit gelap, badan pun kurus. Itu semua tidak menjadi penghalang untuk dia menjadi orang hebat di sisi Allah, kerana agama ini menilai manusia berdasarkan kehebatan yang ada, apa isi yang ada dalam dia, sehingga kan dia boleh menyumbang sesuatu kepada agama. Hebat di medan juang, hebat di medan ilmu, pilih keimanan, ahli Al-Quran. Semua pakej lengkap itu menutup segala kekurangan yang ada pada diri dia, menjadi dia orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia di antara orang pilihan menjadi sahabat Nabi, menjadi orang yang cukup hebat lah. Kalau kita nak rungkai, nak cerita lebih detail, kita rangkumkan tu saja. Dia seorang tokoh di kalangan manusia ini, di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mukminin sekalian, itulah cerita ringkas kita berkaitan dengan Khabbab ibn Arad radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang insya-Allah mudah-mudahan menjadi pedoman dan pengajaran yang baik kepada kita bersama insya-Allah. Lepas ni insya-Allah kita akan tengok seorang lagi tokoh sahabat, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dalam siri kuliah yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.